Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, saudara Izzat selaku penolong Setiausaha Pemuda UMNO bahagian Tebrau. Selamat datang kepada para sahabat daripada bahagian, daripada pemuda, puteri, wanita, tak lupa juga kepada Exco Pemuda yang datang, daripada pemuda PAS kawasan Tebrau yang hadir pada petang ini. Kita terus pada sesi kita pada petang ini. Ada kelewatan sedikit atas sebab yang tak dapat dielakkan. Saudara panel kita hari ini dia datang khas hari ini, dan habis ni terus patah balik, dia terus next flight patah balik. So tajuk hari ini kita pilih adalah Kocek Rakyat. Tajuk ini dipilih dengan atas tujuan Kocek ini adalah satu tempat yang kita simpan tempat berharga, barang berharga, barang yang penting. Maka Kocek Rakyat bermaksud apa sahaja yang penting kepada rakyat kita bincangkan pada hari ini. Hari ini nama sesi ini adalah Table Talk. Table Talk ni adalah satu program yang digerakkan oleh pemuda UMNO Tebrau, yang mana apa sahaja masalah, isu yang berkenaan dengan rakyat kita settle atas table ni. So Kocek Rakyat, Kocek Rakyat, kita pilih seorang panel. Yang pertama saudara Syarif Sufian Hamdan, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, yang kita sedar, yang kita tahu sebelum ni pernah viral video dia bercakap soal ekonomi. Dia pernah berdebat dengan Sheikh Sadiq, videonya pernah ada. Dan ekonomi ni adalah salah satu makanan dia lah. Ceritalah apa saja tentang ekonomi, insyaAllah sepanjang sesi ini berjalan pun boleh kumpul soalan, dan kita boleh lepas ni kita ada sesi soal jawab, dan kita boleh tanyakan kepada panel untuk panel menjawab. Maka kita pergi pada yang pertama. Baru-baru ini Bloomberg, satu portal berita peringkat antarabangsa ada melaporkan bahawa stock market ekonomi Malaysia, the only loser in Asia for 2019. Market Malaysia adalah the only loser di Asia pada tahun 2019. Manakala di dalam akhbar, di berita kita tengok ekonomi ni macam sedap je dengar bunyi dia. So what really happened in Malaysia for the economy? Dari segi sudut ekonomi, apa sebenarnya berlaku pada ekonomi Malaysia? Saya silakan saudara Syarif Sufian Hamdan untuk memberi sedikit pencerahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, sahabat panel, Tuan Fauzi selaku Ketua Pemuda UMNO bahagian Tebrau, rakan-rakan kepimpinan ataupun ketua-ketua pemuda UMNO bahagian dari Johor, Exco Pemuda, saudara Andi yang bersama dengan saya, saudara Nafi, saudara Azli, dan sudah tentu tuan rumah jawatan kuasa pemuda UMNO bahagian Tebrau. Terima kasih sudi menjemput saya untuk hadir dalam sesi Table Talk dalam topik Kocek Rakyat. Dan tak lupa juga sahabat kita, Ketua Pemuda PAS kawasan Tebrau ni, Ustaz Abdul Rahman. Ustaz Abdul Rahman, terima kasih bersama dengan kita juga. Kebetulan pagi tadi saya pun hadir di mesyuarat agung tahunan PAS kawasan Kuala Langat, yang mana dirasmikan oleh Ketua Pemuda PAS Malaysia, Ustaz Halil sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, saudari yang saya hormati sekalian, sebelum saya jawab boleh minta tutup aircon, sejuk sikit. Dia direct terus kena, sebab aku pakai topi ni, tidak lagi sejuk kawan. Soalan yang diutarakan berkenaan dengan keadaan ekonomi, ya, keadaan ekonomi negara, dan telah disebut contoh satu perkara iaitu laporan Bloomberg, yang mana menyatakan hakikat bahawa indeks KLCI kita, indeks bursa kita adalah satu-satunya yang jatuh di rantau Asia dalam tahun 2019. Kejatuhan indeks saham kita ini bukan hanya tahun 2019, saya nak maklumkan. Kejatuhan kita ni, kejatuhan pasaran saham ataupun equity. Saham ni adalah equity, ya? Dia ada dua jenis. Bila orang sebut pelaburan antarabangsa, selain daripada FDI,
Selain daripada pelaburan langsung asing, dia ada dua jenis. Satu adalah bond market dan equity market. Saham ni equity. Saham equity ni semenjak Pakatan mengambil alih pada 9 Mei 2018 sampailah ke Disember 2018, sebanyak 11 bilion ringgit telah keluar. Maknanya aliran keluar tunai dalam bentuk pelaburan saham itu ditarik balik oleh pelabur asing dan dia keluar. Bermakna kita, istilah mudah, 11 bilion ringgit telah hilang daripada Malaysia. Hilang bukan atas apa-apa sebab ataupun misteri. Hilang semata-mata sebab pelabur tidak yakin. Pelabur tidak yakin dengan apa yang berlaku dan apa yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dalam masa tak sampai 5-6 bulan tu. Jadi apa yang kita lalui sekarang ni, kejatuhan yang dilaporkan oleh Bloomberg hanyalah kesinambungan kepada kejatuhan yang bermula daripada semenjak kita kalah pilihan raya ataupun Pakatan Harapan menang pilihan raya. Dan itu mungkin yang boleh kita menjadikan sebagai asas perbincangan kita pada hari ini. Sebab Bloomberg ke siapa-siapa ke hanyalah memberi simptom kepada penyakit. Tapi penyakit itu apa? Penyakit itu yang lebih penting kita nak kena hadam ataupun memahami. Penyakit itu adalah cara pengurusan ekonomi yang cukup tidak teratur, cara pengurusan ekonomi yang memberikan satu mesej dan isyarat kepada pelabur bahawa ekonomi Malaysia ini tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Itu penyakit. Soal saham ke, soal bond ke, soal apa-apa ke, ringgit jatuh dan sebagainya, itu simptom penyakit. Penyakitnya adalah Pakatan Harapan sendiri. Bagi saya, banyak perkara yang telah mereka laksanakan yang menyebabkan simptom-simptom yang kita sebut ni. Ringgit jatuh, pelabur keluar, apa lagi, dari segi hutang negara naik, macam-macam perkara ni adalah simptom. Jadi penyakitnya macam inilah. Mereka nombor satu, tidak ada perancangan untuk bagaimana nak mengurus perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Dari segi perbelanjaan kerajaan, mereka bantai Barisan Nasional dulu, kononnya kita mencipta hutang yang tinggi. Sampai hari ini mereka canang bahawa hutang kita 1 trilion dan sebagainya. Tetapi hakikatnya, saudara-saudari tuan-tuan dan puan, yang menambah hutang adalah Pakatan Harapan. Kalau mereka kata BN ni rosakkan negara sampailah negara banyak hutang, kenapa bila dia ambil alih kerajaan, dia yang tambah hutang? Jumlah hutang 8 Mei lebih kurang 704 bilion. Yang ikut statistik kita lah, bukan 1 trilion yang menipu ni, 704 bilion. Disember 2018, 740 bilion. Maknanya Pakatan Harapan sendiri yang menerbitkan hutang-hutang baru. Jadi apa logiknya mereka mengatakan Barisan Nasional yang merosakkan negara, banyak sangat hutang sebagainya, sedangkan mereka sendiri yang menambah hutang? Itu satu. Maknanya dari segi pengurusan perbelanjaan tu, dia cakap satu, dia buat lain. Selain daripada itu, dia juga telah membuatkan ataupun mengubah asas ekonomi kita, perbelanjaan, pendapatan kerajaan. Kalau sebelum ni kita banyak hutang, hutang kita adalah dalam ringgit Malaysia. Saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan saudari, hutang, kalau kita ambil hutang dalam mata wang kita sendiri, tidak ada istilah bankrupt. Ini perkara yang mungkin tak semua orang sedar. Kalau kita adalah kerajaan dan kita terbitkan hutang kita dalam mata wang kita sendiri, selagi tidaklah melampau, benda itu tak perlu jadi kekhawatiran. Sebab apa? Sebab kerajaan ni, tuan-tuan puan saudari, bukan macam manusia biasa. Dia bukan macam kita. Kalau kita hutang dan ada tarikhnya, kita kena bayar balik. Tidak ada istilah kita nak boleh rolling hutang itu semula dan sebagainya. Dan yang paling utama sekali, kita semua ni tak ada bank sendiri. Kita tak ada bank yang boleh cetak duit tiba-tiba. Kerajaan Malaysia ni, dalam istilah mudahnya, kat dalam rumah kerajaan Malaysia tu ada bank, ada money printer. Money printer ni siapa? Bank negara Malaysia. Sebab kerajaan Malaysia ni bukan seperti isi rumah yang lain. Kalau dia buat hutang, dia juga boleh rolling hutang balik dengan print. Ataupun dia bukan dalam bentuk betul-betul mencetak duit lah, tetapi dalam erti kata yang mudah, dia boleh tambah money stock. Sebab dalam ekonomi ni, jumlah wang dalam sesebuah ekonomi tidak tetap, dia akan bertambah. Jadi kalau kita buat hutang, kita tambah money stock tu, kita boleh bayar dan kita boleh rolling semula hutang tersebut. Yang menjadi masalahnya adalah dalam Pakatan Harapan ini, dia ambil hutang bukan mata wang Malaysia, dia ambil bond samurai, yang mana dia ambil mata wang Jepun. Bila kita ambil hutang bukan kita punya duit, bukan kita punya mata wang ringgit,
Macam mana kita nak cetak? Tak ada cetak dah. Kita betul-betul hutang dengan orang lain ni. Dan mereka katakan bahawa kononnya hutang dengan Jepun ini adalah elok kerana kadar faedahnya rendah. Tapi baru-baru ni di Parlimen terbongkar bahawa sebenarnya kadar faedahnya 4% lebih kurang je dengan kadar faedah yang kerajaan Malaysia boleh buat sendiri, mengeluarkan bond mata wang ringgit. Jadi ini hanya satu dua contoh lah ya. Maksud saya bahawa kerajaan Malaysia sekarang ini tidak mampu mengurus perbelanjaan mereka sendiri. Selain daripada itu, secara ringkas, saya tak nak ambil masa sangat dalam soalan pertama ini, mungkin ada banyak lagi soalan yang lain. Yang saya sebut dalam 5-6 minit ni tuan-tuan puan adalah indikator-indikator ekonomi yang makro. Tetapi akhirnya apa yang penting adalah ekonomi rakyat. Kocek rakyat pun menjadi topik perbincangan kita hari ini. Semua isu-isu besar, makro, teori-teori yang saya sebut ini ada impaknya, ada implikasinya kepada kocek rakyat. Apabila kita lihat syarikat-syarikat tidak mahu melabur, maka apa yang menjadi? Pekerjaan pun kurang. Kita nampak pengangguran sudah mula meningkat. Ini fakta, dia tak boleh lagi. Pengangguran di Malaysia meningkat semenjak Pakatan Rafiq Ali. Kita lihat banyak lagi lepasan-lepasan ijazah yang semakin lama semakin banyak yang tidak dapat kerja dan sebagainya. Jadi itu impak dia apabila kerajaan tak mampu mengurus dengan baik. Selain daripada tak mampu mengurus benda-benda besar dengan baik, benda-benda yang spesifik khusus kepada rakyat pun mereka tak mengurus dengan baik. Kita lihat biasiswa telah kurang. Kita lihat bantuan kepada pekebun, petani, peladang telah kurang. Kita lihat BRIM yang bertukar jadi basah telah kurang. Jadi dalam dua-dua side, kita nak melihat ekonomi ni, jangan kita ambil satu side saja. Dalam side yang makro, yang besar-besar, international pun dia fail. Bab yang bagi bantuan terus kepada rakyat pun dia gagal juga. Jadi dalam keadaan kedua-duanya teruk, biasanya satu elok, satu teruk. Ini dua-dua out. Apabila dua-dua out, saya nampak keadaan ekonomi negara sekarang ini dalam tahun 2019, 2020 sebenarnya kalau terus terang pandangan saya tidaklah satu perkara yang akan memberi harapan sangat kepada kita. Malah sebagai kalau kita tak fikir pasal politik kalau kita fikir pasal keluarga kita sendiri, kawan-kawan kita dan sebagainya, memang tahun ini dan tahun depan akan membawa cabaran yang cukup besar. Bukannya kita nak menakut-nakutkan, tetapi saya bagi tahu juga kawan-kawan yang tidak berada dalam arena politik, kalau sekarang ni ada kerja, jagalah kerja tu dulu. Kalau sekarang ni dapat gaji, janganlah kita fikir nak saya nak letak jawatan, nak cari tempat lain dan sebagainya. Sebab sekarang ni bukan macam 5-6 tahun dulu yang mana kita boleh ambil risiko dan sebagainya. Sebab kalau kita tak kekalkan perit nasib kita sekarang, saya tak pasti apa yang akan berlaku dalam setahun, 2 tahun ini di bawah pentadbiran yang pecah kaca. Jadi itulah sedikit sebanyak mukadimah awal saya. Mungkin selepas ini boleh kita kembangkan lagi. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan yang agak terperinci terhadap soalan kita tadi. Kita teruskan kepada Saudara Fauzi. Tadi Saudara Syahril dah ceritakan dari sudut ekonomi di peringkat negara, ekonomi peringkat makro dan mikro. Kita nak tanya sendiri sebagai ketua pembangkang, ketua pemuda pembangkang di kawasan Tebrau. Adakah benar berlaku di kawasan Tebrau seperti mana yang Saudara Syarif Sufian Hamdan ceritakan tadi tu, di kawasan Tebrau sendiri? Maknanya dari segi rakyat tu, adakah betul-betul berlaku kepada rakyat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya hormati Saudara Haziq selaku moderator, dan saya hormati juga sahabat saya Syarif Hamdan selaku Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang sudah hadir ke Tebrau pada hari ini. Terima kasih. Dan yang saya kasih seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Okey, tadi Saudara Syarif pun dah terangkan apa yang berlaku di peringkat nasional. Di peringkat, orang cakap peringkat atas lah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di peringkat nasional sebenarnya dia akan berkait di peringkat bawahan. Contoh kita ambil yang seperti mana moderator tanya, adakah ia berlaku di Tebrau? Kita kembali balik kepada tajuk, kocek rakyat. Rakyat itu siapa? Penjawat awam juga rakyat, pelajar sekolah rakyat, pekerja kilang itu rakyat, cikgu rakyat, di depan saya semua rakyat, NGO juga rakyat. Jadi semua yang dinamakan rakyat mendapat kesan terhadap apa yang berlaku di peringkat nasional. Kalau kita tengok
sebelum ni, seperti mana saya cakap lah, kerajaan yang lepas ada mendirikan BRIM. BRIM yang mana manfaatnya untuk rakyat, di mana telah diberi dengan kadar yang kalau kita lihat macam tak cukup yang lepas. Tetapi hari ini diganti dengan basah lagi tak cukup. Setuju? Setuju, lagi tak cukup. Kalau dulu anak muda boleh dapat 300 setengah, hari ini anak muda dapat berapa? Tak dapat 100 itu pun waktu pilihan raya dekat Semenyih itu baru diumumkan. Macam orang cakap, macam nak bagi tak nak bagi. Itu kesan dia salah satunya. Yang keduanya, kalau kita tengok di peringkat nasional ada problem. Di peringkat bawahan kita ambil contoh peneroka Felda. Di Tebrau ada dua Felda, Felda Sungai Tiram dan Felda Ulu Tebrau. Ia dengan kejatuhan harga minyak, Felda mendapat terkesan. Kalau dulu harga satu tan sawit boleh sampai kalau sebelum Barisan Nasional kalah yang saya tengok 480 setan. Hari ini harga sawit 380 setan, beza 100. Kalau kita tengok peneroka Felda yang sebelum ni ada bonus, orang cakap macam-macam bonus, tapi hari ini dah tak ada. Saya ambil satu cerita. Sewaktu saya turun ke peringkat program-program di Felda-Felda yang ada di Tebrau ni, ada satu makcik yang menangis, bukan menangis yang buat-buat, menangis yang rasanya macam memang sangat-sangat sengsara dengan kerajaan yang kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Disebabkan apa? Disebabkan makcik ni seorang anak Felda, tetapi apa yang kerajaan lepas bagi dia terdapat, kerajaan hari ini tak dapat bagi. Memang kalau saya tengok, memang ini memang betul-betul sengsara ni makcik ni. Seterusnya kalau kita tengok PTPTN, kita nak, orang cakap kalau kocek rakyat, itu yang saya cakap tadi, pelajar juga rakyat. Mereka mengundi Pakatan Harapan dengan harapannya apa? Untuk tidak bayar PTPTN. Tapi hari ini, kalau dulu dalam manifesto yang dilaung-laungkan, Pakatan Harapan menang, PTPTN akan hapus. Tapi bila dah sampai pilihan raya, Pakatan Harapan menang, kita akan tangguh bayaran PTPTN sehingga gaji RM4,000. Tapi hari ini gaji RM2,000 dah kena tolak. Kalau ikutkan RM4,000 baru nak tolak. Tapi hari ini mereka dah pusing. Jadi apa yang berlaku di peringkat nasional memang akan berlaku di peringkat bahagian-bahagian. Saya sebenarnya memang bila kita turun di program-program di peringkat bahagian, memang nampaklah kalau dulu pemandu-pemandu teksi walaupun tidak menyokong Barisan Nasional waktu pilihan raya yang lepas, ada setengah ni lah. Tapi hari ini apa yang kerajaan hari ini boleh bagi dekat pemandu-pemandu teksi, kalau dulu mungkin ada rebate. Betul? Rebate apa? Pembelian tayar. Hari ini jangan beli tayar, mentol pecah pun diorang tak boleh kasih. Nampak dia punya kesan. Saya cerita di peringkat Tebrau yang dipanggil rakyat yang sengsara dengan kerajaan Pakatan Harapan. Kalau kita tengok janji saya ni, sebab apa? Saya ni dulu antara pengurusi belia. Saya bertemu dengan adik-adik belia saya. Memang mereka ada setengahnya yang mengundi Pakatan Harapan. Sebab apa? Mereka mengharapkan janji bulan dan bintang Pakatan Harapan itu apabila Pakatan Harapan menang. Janji mereka, kalau apa yang saya cakap ni memang saya rasa tuan-tuan pun terasa juga apa yang saya katakan. Janji mereka seolah-olah Pakatan Harapan hari ini menang, esok tuan-tuan dapat syurga. Esok tuan-tuan dapat syurga. Siapa tak nak PTPTN hapus? Siapa tak nak duduk rumah, mak-mak duduk rumah dapat KWSP? Siapa tak nak sebagai peneroka Felda dapat, orang cakap, penghapusan hutang-hutang yang lepas? Semua nak. Tapi apabila Pakatan Harapan minyak RM1.50, tol hapus, Mazli Malik Menteri Pendidikan hari ini. Selamat tak ada orang yang langgar tiang tol. Ingat dah hapus, langgar lah. Memang tak ada yang langgar. Nampak? Siapa yang tak nak? Bulan dan bintang diberi. Tapi akhirnya
Akhirnya bila menang, segala yang dijanjikan tidak ditepati, tapi lebih beban yang diberi. Setuju? Lebih beban, tuan-tuan. Jadi itulah apa yang berlaku di peringkat nasional memang terkesan di peringkat bahagian. Jadi banyak lagi contoh penjawat awam. Saya pun paling hampir dengan penjawat awam, sebab saya pun penjawat awam. Paling hampir lah. Penjawat awam, bonus, kenaikan gaji. Dan ada setengah-setengah penjawat awam yang kontrak yang dah berkhidmat lebih daripada 10 tahun, selepas Pakatan Harapan menang, akhirnya dibuang. Dijanjikan untuk digantikan dengan jabatan yang lain, tapi akhirnya dibuang. Dah berkhidmat lebih 10 tahun. Mana janji yang dikatakan kalau Pakatan Harapan menang, kita akan sediakan banyak peluang pekerjaan? Mana ada? Yang bekerja pun dibuang. Ini kan nak sediakan peluang pekerjaan. Ada menteri siapa yang tisu koyak? Abang Lembut. Saya pun namanya saya lupa. Saya Sadiq kan? Saya Sadiq. Menteri cakap apa? Kalau Pakatan Harapan menang, dah tak perlu kerja di Singapura. Kita akan sediakan pekerjaan banyak di negeri Johor. Lepas menang, ada disebut pasal benda ni lagi? Tak ada, tuan-tuan. Malah seperti mana yang saya cakap tadi, dibuang kerja saja. Dia sakit, tisu koyak. Tisu koyak. Okey, jadi seperti mana yang moderator tanya, apa yang berlaku di peringkat nasional, apa masalah di peringkat nasional, turut terkesan di peringkat bahagian. Sekian, itu dulu. Terima kasih kepada Fauzi atas jawapan dia tadi. Baik, so kita dah tahu gambaran besarnya dan gambaran kecil di kawasan Tebrau. Walau bagaimanapun, ada sahaja alasan yang diberikan, ada sahaja jawapan yang diberikan nak menyedapkan hati rakyat. Antara jawapan yang paling selalu kita dengar, dan jawapan yang kita dengar kat parlimen, kita dengar kat kedai kopi, dekat penyokong-penyokong Pakatan Harapan, alasan yang digunakan ialah ini semua adalah salah kerajaan BN terdahulu. Kerajaan BN dah buat terlalu banyak kerosakan sampai kerajaan PH dah masa 10 bulan tak boleh nak buat apa-apa. Apa yang rosak sangat BN dah buat sebelum ni? Silakan. Jawapannya tak ada. Baik, Tuan Aziz, kalau ditanya alasan lah, alasan yang mereka selalu lontarkan, macam saya dah ulas sikit tadi, soal hutang. Dia akan buat gambaran, dan sebab itu sampai ke hari ini Menteri Kewangan masih lagi menggunakan isu hutang 1 trilion. Walaupun sudah ramai yang memperbetulkan fakta tersebut, bahawa jumlah hutang kita bukanlah 1 trilion, tapi rendah daripada itu. Tapi dia tahu rakyat Malaysia kadang-kadang tak semua yang minat membaca fakta. Tapi rakyat Malaysia ramai yang minat tengok headline ataupun tajuk yang sensasi. 1 trilion ni bunyinya besar, sensasi. Jadi bila disebut begitu, memang strategi politik mereka macam tu lah. Dari dulu sewaktu pembangkang sampai sekarang jadi kerajaan, dia sama. Dia mensensasikan perkara-perkara tertentu untuk mendapatkan impak emosi kepada rakyat, dan mereka menang pun atas faktor impak emosi kepada pengundi. Jadi itu antara perkara yang kita belajar lah ya. Tak semestinya kita nak kena ikut cara mereka ya. Tak semestinya Barisan Nasional ataupun UMNO perlu melaksanakan benda yang sama. Sebab kita sentiasa menjadi kerajaan pentadbir satu pakatan politik yang bertanggungjawab. Dalam tanggungjawab kita itu, apa yang kita laksanakan selama ini untuk ekonomi negara? Bagi saya, kalau mereka mengatakan bahawa kita telah meninggalkan legasi satu warisan yang terlalu teruk untuk mereka sewaktu mereka ambil alih, saya nampak itu satu alasan yang langsung tidak boleh kita pakai. Dia seolah-olah apa ya? Dia seolah-olah kita ada satu rumah. Ni saya pinjam contoh seorang ketua bahagian dari Selangor yang pernah berceramah depan saya nak curi contoh dia. Contoh dia, kita owner rumah tersebut ataupun kita menyewa rumah tersebut. Ownernya adalah rakyat. Kita menyewa rumah tersebut, kita jadi tuan kepada rumah. Apabila kita ditendang keluar oleh owner yang baru ataupun oleh penyewa yang baru, ketua yang baru, mereka masuk ke rumah tu,
Sewaktu itu tiba-tiba mereka mengatakan, kenapa dinding ni tak betul, saya ingatlah apa ni, bumbung bocor lah dan sebagainya. Dia dah jadi tuan rumah, dia lah yang kena repair. Dia lah yang kena repair segala kekurangan tersebut kalau ada. Tapi apa yang ada sekarang, mereka menyalahkan tuan rumah ataupun ketua rumah yang sebelum. Walhal perkara itu tidaklah bocor. Bumbung rumah yang kita tinggalkan, kita wariskan kepada Pakatan Harapan ini tidaklah bocor apa pun, ya. Mereka hanya akan mengulangi alasan-alasan yang sama, iaitu hutang besar. Mereka akan sebut kita ni adalah satu negara yang dipandang hina kononnya oleh masyarakat antarabangsa dan sebagainya. Itu semua akan mereka ulang sampailah saya ingat ke Piala Dunia ke-15. Ya, jadi bagi saya forum-forum seperti ini memberi peluang untuk kita jelaskan semula bahawa alasan yang diberikan oleh Pakatan Harapan itu bukanlah satu alasan yang boleh kita guna pakai langsung, ya. Saya ulangi sekali lagi, soal hutang negara ini bukanlah perkara yang serius ataupun yang kritikal yang telah kita tinggalkan. Kita bagi contoh mudah lah untuk rakyat, ya. Besok kalau kita nak turun bagi penjelasan pada rakyat itu mudah. Kalau hutang kita teruk sangat sebelum ini, kalau keadaan ekonomi kita teruk sangat sebelum ini, kenapa yang mengurangkan bantuan-bantuan kepada rakyat bukan Barisan Nasional tapi Pakatan Harapan? Kenapa Barisan Nasional yang boleh bagi BRIC? Kenapa Barisan Nasional boleh bagi bantuan? Banyaklah kalau saya nak senaraikan bantuan, ya. Kita semua tahulah bantuan-bantuan yang telah dikurangkan. Kenapa Barisan Nasional yang boleh bagi beasiswa? Kenapa Barisan Nasional yang boleh buat macam-macam perkara bantuan kepada rakyat yang seandainya keadaan ekonomi itu teruk sangat, tak mungkin kita boleh buat. Tapi mereka ambil alih dan mereka yang kurangkan. Sebab apa? Bila mereka mengurus ekonomi itu, itulah yang jadi teruk. Ekonomi menjadi teruk dan buruk di bawah pentadbiran mereka 10 bulan ini, yang menyebabkan kita terpaksa menerima hakikat bantuan-bantuan yang selama ini sinonim dengan kerajaan sudah lagi tidak menjadi perkara yang lazim, ya, yang terpaksa kita terima. Sama ada BRIM ataupun subsidi haji, semuanya dah dipotong. Yang kita ni nampak ditambah ataupun yang dibelanja-belanjakan 8 juta kepada kipas yang nak jadikan kereta terbang, dan juga 20 juta kepada sekolah-sekolah swasta Cina, ya. Saya nampak itulah keutamaan ekonomi mereka ni memang bercelaru. Kena macam mana sebagai penutup, ya, untuk soalan, macam mana kita boleh bagi 20 juta kepada institusi swasta, pendidikan swasta yang bukan tahfiz? Mereka akan kata sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz ni bukan sekolah kerajaan lah. Kenapa kerajaan boleh bagi duit? Kena minta dia tengok balik pada Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan membolehkan, mengharuskan, tidaklah mewajibkan, tapi dia mengharuskan kerajaan buat apa saja yang dirasakan perlu untuk menaikkan martabat Islam. Tetapi sekolah swasta Cina memang tak ada kena dengan status agama Islam, yang dah memang rasanya sekolah swasta Cina ni sinonim dengan apa yang kita faham. Masyarakat kaya yang ramai kaya-kaya ni akan bagi duit derma kepada sekolah Cina. Sekolah Cina ni bukan sekolah daif, tak memerlukan bantuan, dan dia swasta. Kenapa kita kena bagi duit pada dia? Itu saya betul-betul tak faham. Walaupun kecil lah kalau banding dengan kocek kerajaan ni, 20 juta ni tak banyak. Tapi bila dibandingkan dengan apa yang mereka tarik balik, ya, dengan bantuan-bantuan terus kepada rakyat, khususnya B40, mereka yang berpendapatan rendah, saya nampak kecelaruan itu terlalu kritikal sehingga pelabur pun tengok memang jam lah. Kita lihat keadaan sekarang ini tidak nampak logiknya, dan inilah salah satu sebab kita memerlukan Pakatan Pembangkang yang kuat, bukan hanya di Parlimen tapi di luar Parlimen, untuk kita ingatkan dan kita desak kepada kerajaan kepimpinan hari ini, apa yang mereka buat sekarang ini kita sedang perhatikan, dan kita minta mereka ubah dan tukar kepada satu sistem ekonomi yang sekurang-kurangnya, kalau taklah sebagus Barisan Nasional dulu, sekurang-kurangnya janganlah teruk dan celaru macam sekarang, insyaAllah. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan, boleh start kumpul soalan, lepas kita ada sesi soalan. Selepas soalan terakhir saya akan berikan kepada Fauzi. Saya minta ada soalan daripada tuan-tuan dan puan yang mendengar apa sahaja, insyaAllah akan dijawab oleh panel. Baik, Fauzi, kita nak sentuh tentang Johor. Dalam kocek rakyat, antara komitmen yang paling tinggi adalah membayar
rumah paling tinggi, paling besar lah dalam kalau gaji tu, paling besar yang kita ambil portion tu adalah untuk bayar rumah. Keduanya kereta dan barulah yang selebihnya. Kalau kita tengok rumah pula dekat Johor ni, kerajaan negeri membantu rakyatnya dari segi kocek rakyatnya untuk memiliki rumah. Kita ambil contoh, pada PRU14 yang lepas, dalam 10 janji manifesto Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Johor, salah satunya ialah menjanjikan pembinaan 100,000 rumah mampu milik, yang mana hari ini dah ditukar kepada rumah mampu biaya. 100,000 pembinaan baru. Okey. Sehingga hari ini kita macam tak ada nampak apa-apa. Sebagai ketua pembangkang di kawasan Tebrau, yang saya rasa ketua pembangkang lah kan? Ketua pemuda tu, muda lah, muda. Ketua pembangkang, ketua bagian kan? Jangan agak dulu. Sebagai ketua pemuda pembangkang di kawasan Tebrau, rakyat di Tebrau juga memerlukan rumah mampu milik. Marah Datuk Nizan. Berikan sedikit respon terhadap isu tu, silakan. Ketua Pemuda Pembangkang nak jawab. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Rumah, kenderaan, pengangkutan merupakan keperluan asas. Keperluan asas bagi rakyat. Jadi kalau kita tengok barisan sewaktu pentadbiran Barisan Nasional di negeri Johor di bawah pentadbiran Datuk Khalid Nordin, sewaktu itu Menteri Besar, beliau juga telah melancarkan, tak salah saya tahun 2014, telah melancarkan rumah mampu milik Johor. Beliau telah melancarkan untuk membina 60,000 rumah mampu milik Johor sehingga tahun 2020. Selepas diumumkan 5 bulan selepas diumumkan, maka berlakulah proses pecah tanah dan kerja-kerja dijalankan, projek dimulakan oleh pemaju yang dilantik, dan sehingga ke hari ini dah ada pun rumah-rumah mampu milik Johor tu didiami oleh rakyat Johor. Selepas rakyat menolak Barisan Nasional, sehingga Pakatan Harapan memerintah di negeri Johor ni, maka Kerajaan Pakatan Harapan telah melancarkan juga, ibarat kalau kita tengok salin kulit je, tukar tajuk, rumah mampu biaya. Tak best dia. Rumah mampu biaya, RMB. Selepas hampir 10 bulan, tiada kedengaran langsung berkenaan proses pecah tanah. Seolah-olah janji itu hanya untuk membeli hati rakyat Johor, yang mana Pakatan Harapan akan buat lebih baik daripada Barisan Nasional. Kenapa ia terjadi? Apabila saya lihat, ini hasil perbualan saya dengan pemaju. Sebenarnya silap kerajaan hari ini adalah takbir urus yang tidak baik. Takbir urus yang orang cakap hubungan dengan pemaju kurang baik, dan pentadbiran kewangan yang kurang baik, sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan program pecah tanah sekalipun. Kalau tengok, dia janjikan 100,000 rumah mampu biaya. Sebenarnya projek yang lepas 60,000 orang cakap dilancarkan oleh Datuk Khalid. Sebenarnya ia bukan terhenti, dia terpaksa jalankan. Sehingga kalau 100,000 janji Pakatan Harapan, 100 biji buah rumah sehingga 2023. Sehingga 2023, komitmen kerajaan hari ini perlu menyiapkan perlu ada sehingga 2023 sebanyak 160 biji rumah. 160,000 biji rumah, buah rumah. Adakah ia mampu? Sedangkan selepas hampir setahun Pakatan Harapan memerintah, dan hampir setahun juga diumumkan rumah mampu biaya ini, tapi proses untuk pecah tanah pun tak ada. Saya yakin dan percaya benda ini akan lagi lambat selepas ini, oleh kerana ekonomi yang tidak menentu pada hari ini.
Saya tengok sebenarnya hubungan antara kerajaan hari ini dengan pemaju dan pelabur. Kalau kita tengok selepas Pakatan Harapan menang, kalau kita banyak pelabur-pelabur yang angkat kaki. Pelabur-pelabur bukan pelabur yang kecil, pelabur-pelabur besar pun angkat kaki. Sebab apa? Dia melihat, pelabur-pelabur ni melihat yang ekonomi di bawah pentadbiran hari ini tidak menjamin keuntungan pada masa akan datang. Itu punca salah satu diri. Baik, terima kasih. Sebelum kita pergi pada soalan yang akan yang saya buka ruang pada para tetamu, ada satu soalan daripada Facebook. Soalannya bunyi begini. Sampai bila keadaan ekonomi yang huru-hara ni nak kembali pulih? Sila. Ni ketua pemuda makan dah jawab. Bila BN menang repair lah balik. Kena bagi BN menang balik, InsyaAllah. Okey, baik. Kita buka ruang pada para tetamu. Sekiranya ada apa-apa soalan, kita nak dengar daripada pendengar sendiri. Sepanjang sesi perkongsian tadi ada sebarang ada apa-apa yang terlintas di fikiran untuk bertanya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan agama Islam. Saya ini semua agama Islam Alhamdulillah. Okey, baiklah. Saya kenal diri saya, nama saya Syarul Halim. Okey, ahli UMNO Bahagian Tebrau. Persoalannya sekarang, kalau kita lihat manifesto pihak pembangkang, salah satunya adalah menghapuskan GST dan digantikan kepada SST. Dan cukup saja 9 bulan 10 hari beranaklah SST itu, maka terhapuslah GST. Itu realitinya kehidupan. Tetapi baru-baru ni saya melihat viral benda ni oleh Menteri Keuangan, iaitu Mr. Nobita. Ada mengatakan bahawa GST lebih telus daripada SST, tetapi tetap dilaksanakan juga SST itu. Persoalan saya, apabila kita menang, kita pembangkang, kita menjadi kerajaan, adakah GST itu akan dikembalikan dan SST dihapuskan? Terima kasih. Saya bukan Menteri Kewangan, jadi dia bergantung pada, terima kasih saudara pengurusi tetap yang bertanyakan soalan. Tahu, pandai dia beritahu. Soalannya, Menteri Kewangan sekarang ni mengatakan bahawa GST, dia mengakui dia telah ditekan dan diperangkap dalam parlimen sebenarnya, dan dia terpaksa mengaku bahawa memang GST itu lebih baik dan lebih telus, sistem pencukai yang lebih telus berbanding dengan SST. Tetapi dia masih nak buat SST sebab itu antara janji manifesto. Yang itu boleh pula dibuat, janji-janji lain dia tinggalkan. Janji yang memudaratkan itu yang dia simpan. Saya berani cakap lah, dia memudaratkan. Kalau dulu sebelum 9 Mei, sebelum PRU, kita nak cakap kalau tarik balik GST ni memudaratkan, orang percaya tak percaya. Tapi saya ingat sekarang rakyat tak kisahlah dia sokong BN ke, dia sokong PAS ke, dia sokong Pakatan ke, saya ingat semua akan setuju. Apa yang berlaku apabila GST ditarik balik, apabila kantung kerajaan itu hilang terus, net-net dia dalam 20 lebih bilion ringgit, menyebabkan benda-benda yang mereka terpaksa tarik balik dan menyusahkan kepada rakyat. Kalau tanya saya, sama ada GST ni patut dipulangkan semula, saya dari dulu kata ya, memang sepatutnya. Kalau boleh besok saya nak ada balik GST, besok adakan balik GST. Cuma dengan syarat, kesilapan kita dulu apa? Kalau boleh saya bagi pandangan saya lah, kekurangan lah, bukan kesilapan. Kekurangannya adalah kita tidak menjelaskan kepada rakyat dan kita tak buat perundangan. Dia ni boleh buat rang undang-undang mengatakan bahawa kutipan GST hanya boleh di-reserve untuk perkara sekian-sekian. Contohlah, kalau kita bajet GST kita besok, kalau kita menang, kita ambil balik, kita buat balik GST mungkin ada 50 bilion setahun. Kita cakaplah 10 bilion akan di-reserve untuk 5 negeri yang termiskin di Malaysia ni, ataupun pendapatannya susah. Kita terus bagi pada kerajaan negeri. Pandai-pandailah, tak kisahlah kerajaan negeri itu siapa yang perintah, 10 bilion kita akan bagi ke negeri-negeri yang memerlukan. Mungkinlah contoh ni saya fikir sekarang je lah, on the spot saya fikir gitu. Mungkin kita cakap dalam 10 bilion lagi kita akan reserve untuk, kalau tanya Menteri Tisu, dia akan kata dia nak reserve untuk e-games. Okeylah, kau nak buat e-game, bolehlah 10 bilion kita e-game. Ni bagi contoh. Sekurang-kurangnya rakyat boleh nampak. Okey, 10 lagi kita akan fokus hanya untuk subsidi petroleum. Memang tak cukup 10 bilion, mungkin tak cukup untuk setahun.
Tapi sekurang-kurangnya kita boleh katakan tambahan kepada subsidi apa yang kerajaan akan buat, kita juga ada reserve 10 bilion lagi hanya untuk harga minyak. Pandai-pandailah kita nak fikir macam mana nak buat harga minyak ni, tapi 10 tu kita dah reserve. 10 lagi kita reserve untuk pekerja-pekerja ataupun bukan, peladang-peladang, petani-petani, nelayan dan sebagainya. Subsidi-subsidi itu kita reserve 10. Boleh dibuat undang-undang tersebut, cuma kita tak buat. Walhal sebenarnya 42 bilion yang Datuk Seri Najib dapat tiap tahun GST itu yang dia belanjakan. Tetapi disebabkan duit itu semua diletakkan dalam apa yang disebut, kalau dengar setiap tahun Menteri Kewangan bagi ucapan bajet, dia akan sebut kumpulan wang yang disatukan. Maknanya tak kisah kita dapat duit celah mana, GST ke, pinjam duit ke, hutang ke, cukai-cukai lain ke, cukai minyak ke, Petronas ke, semua itu disatukan. Jadi disatukan yang kita pandai-pandai dah ambil. Cuma dalam emosi rakyat macam saya sebut tadi, lebih cantik rasanya kalau dulu sebelum kita buat GST, kita buat juga rang undang-undang mengatakan segala kutipan GST ni, sebab memang rakyat marah pada waktu itu, kita bagi tahu balik pada rakyat, ini yang kita akan gunakan, bulat-bulat kita akan gunakan hanya untuk perkara sekian-sekian. Sebab apa? Pembangkang dulu dan kerajaan hari ini apa dia kata? Dia kata kita buat GST ni, ambil duit rakyat, bayar pada hutang, mana bibi. Itu yang mereka dahulukan. Walhal benda tu tak masuk akal. Memang tak logik untuk, saya pun tak tahu macam mana dia boleh fikir. Duit tu masuk pada kerajaan kumpulan wang yang disatukan saya sebut tu, macam mana dia nak bayar balik kepada syarikat yang bukan bawah. Dia accounting dia pun tak betul lah, memang tak boleh lah. Tapi emosi rakyat senang untuk dia jual. Kalau kita awal-awal buat dah, sebut dah rang undang-undang, duit GST ni tidak boleh digunakan untuk benda-benda lain melainkan perkara yang disenaraikan, saya ingat rakyat pun tak termakan lah dengan penipuan yang dibuat oleh Pakatan. Jadi kalau saya ringkaskan, kalau saudara tanya saya, kalau besok kita menang, adakah kita buat balik? Saya kata ya, kita buat balik dengan penambahbaikan di mana kita jelaskan kepada rakyat dan kita buat black and white sebagai undang-undang tidak boleh digunakan untuk perkara-perkara lain, hanya perkara yang pro kepada rakyat ataupun baik untuk pembangunan ekonomi insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi soalan? Sila. Ada? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Romiko Ronaldo bin Edi Basiman. Ada dua lah soalan pada Tuan Syarif Hamdan. Yang pertama, betulkah hutang 1 trilion yang sering kali dibawa oleh Pakatan Harapan? Jika tidak betul, di manakah rakyat, anak muda kita nak tahu sumber supaya kita tahu perkara yang sebenar? Yang keduanya, Tuan Syarif, betulkah hutang daripada sebelum PRU ke-14 negara sebanyak 686 bilion? Hari ini tidak tahulah kabar angin mengatakan hutang 700 sudah naik 750 bilion lebih tuan negara. Betulkah hutang ini naik? Itu sajalah. Mana rakyat kena tahu. Jadi mohon perserahan pada Tuan Syarif Hamdan. Mudah-mudahan anak muda jelas dan tahu berkenaan soal ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat Parlimen Belia satu batch. Waktu gemilang lah. Soalannya dua, betul. Saya jawab yang nombor 2 tu memang betul. Memang naik daripada 686 ataupun 704 kalau diambil 8B punya angka, sampai sekarang 740, 750. Saya tak pasti yang tepat, tapi memang confirm naik. Maknanya ada hutang baru yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Walaupun soal hutang ni mereka nak salahkan dia, kami Barisan Nasional, tapi sebenarnya dia yang buat hutang baru. Itu hakikat, dia tak boleh lagi sebab benda tu ada. Tengok saja dalam website Bank Negara ataupun website Kementerian Kewangan, benda ni tidak boleh mereka suruh sebab benda tu ada. Soalan pertama Romiko tadi tentang benar atau tidak hutang 1 trilion itu, memang tidak benar langsung. Sebab apa? Dia kira begini, dia ni berkait dengan alasan yang Pakatan Harapan selalu buat. Alasan yang mereka cuba gambarkan kepada kita, yang cuba jual kepada kita adalah, kami sebenarnya nak buat semua janji-janji manifesto ni, tapi rupanya bila dah menang, dapat kunci ke Putrajaya, tengok balik rupanya kita tak ada duit. Itu yang mereka jual. Walhal sebenarnya angka yang ada sebelum dan selepas PRU adalah sama. Maknanya 8 hari bulan Mei
punya angka, 10 hari bulan Mei punya angka sama. Apa yang mereka buat? Mereka tukar definisi. Tukar definisi hutang. Sebab dalam definisi yang diterima oleh antarabangsa, diterima oleh Bank Dunia, diterima oleh Moody's, diterima oleh agensi dan institusi antarabangsa, adalah hutang kerajaan yang langsung. Azan telefon ke Azan masjid? Phone. Phone pun maksudnya boleh lah semua. Apa ni? Hutang yang diterima oleh agensi dan institusi antarabangsa adalah hutang yang langsung. Maknanya apa yang kerajaan buat, dia keluarkan bond, dia keluarkan security, dia ada, setiap kerajaan akan keluarkan bond dia sendiri, dan itulah hutang yang dikirakan. Ada juga hutang-hutang yang bukan dalam bentuk bond. Contohnya hutang yang dijamin. Hutang maknanya kerajaan ada syarikat di bawahnya, MOF ada syarikat di bawahnya. MOF sebagai institusi kerajaan menjamin hutang syarikat di bawah MOF tersebut. Tetapi yang perlu bayar balik hutang tersebut adalah syarikat MOF tersebut, bukannya kerajaan Malaysia. Betul, bila kita jadi penjamin, macam kita biasa ni, kita jadi penjamin, saya jadi penjamin pada Haziq. Kalau saya jadi penjamin pada Haziq, saya tak risau sebab Haziq confirm bayar. Mungkin saya jadi penjamin pada simpulan dalam 10 orang yang saya jadi penjamin tu, ada 2 orang yang gagal membayar, saya lah yang kena bayar. Tapi takkanlah kerajaan Malaysia menjamin semua syarikatnya, semua syarikat tak boleh bayar. Itulah definisi yang mereka pakai. Mereka buat andaian segala jaminan kerajaan tidak boleh dibayar oleh syarikat yang dijamin tu. Kalau saya, maknanya kita jadi garantor, kita jadi garantor pada adik kita, anak kita, abang kita, semua tak boleh bayar, semua tak boleh pakai. Kita lah yang kena bayar. Seolah-olah ibaratnya begitulah. Sebab itu agensi antarabangsa dia tak mengira definisi tersebut. Sebab dia fikir semua kerajaan dalam dunia ni takkan suka-suka menjamin syarikat. Dia hanya akan menjamin syarikat yang dirasa boleh bayar semula. Dan kalau seandainya ada beberapa yang tak boleh bayar semula, tak apalah, kita bayar, kerajaan akan bayar lah. Tapi taklah 100%, mungkin 20%, 30% sajalah yang perlu kerajaan cover balik. Dalam sejarah kerajaan Malaysia, dia takkan menjamin saja-saja. Kalau dia nak menjamin saja-saja, baik dia bagi terus hutang tersebut. Buat apa dia jadi penjamin? Jadi saya nampak itu satu contoh lah untuk jawab soalan tadi. Mana nak dapat statistik yang sebetul-betulnya, pergi balik ke Bank Negara ataupun ke MOF, boleh nampak senarai hutang-hutang tersebut dan boleh lihat bahawa apa yang ada sebelum dan selepas kemenangan Pakatan Harapan sebenarnya sama saja angkanya. Tak ada angka baru yang dicipta-cipta kononnya, hanya definisinya diubah untuk menjadikan angka 1 trilion tu. Sebab apa? Dia lebih sensasi dan dramatik. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Okey, saya daripada wanita. Saya ada persoalan tentang IKASI dan yang RM50 tu. Yang rumah tangga tu, si rumah yang dikatakan untuk mendapat RM50 tak semua yang dapat. Katanya melalui permohonan IKASI. Dan permohonan IKASI tu kadang-kadang kita pun tak faham. Kadang ada yang stern yang ada yang layak tapi tak dapat, yang tak layak tapi dapat. Boleh tuan-tuan Ustaz. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Mak atas soalan. Walaupun saya ingat soalan ni perlu ditujukan kepada pihak kerajaan. Kalau tanya saya, program Aisuri ni kan, Aisuri ni satu janji yang mereka cuba tunaikan. Cuma kalau tengok kat TV pun sekarang ni diiklankan selalu kan. Diiklankan, dia kata kena masuk senarai IKASI tersebut. Dari segi pelaksanaannya mungkin ada kelompongan dan sebagainya. Perlu kita tanyalah. Kita perlu tanya pada mereka yang berwajib. Mereka berwajib tak ada atas kertas hari ini. Cuma mungkinlah Ketua Pembangkang Pemuda Tebrau boleh cari jalan untuk bantu wakil wanita tersebut dapatkan sedikit penjelasan lah. Dapatkan sedikit. Kita nak selesai dah tak boleh remu. Kita dah bukan kerajaan, tapi kita pun tak naklah terlalu
mengkritik, sebab kita cakap terang lah, waktu BRIM pun kita pun ada masalah sikit-sikit ya. Jadi mungkin ini kita faham. Kalau benda yang elok kerajaan buat, kita tak ada nak bantai ya. Kalau nampak benda tu nampak positif, tak ada masalah. Cuma dari segi pelaksanaannya, siapa-siapa pemerintah pun perlu ada sentiasa penambahbaikan yang mungkin kita boleh bantulah ya, dari segi nak dapat tahu cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersawal nak buat pertanyaan lah pada Tuan NKP Malaysia yang hebat ni. Digambarkan sekarang ni kalau kita tengok bahawa syarikat Jepun telah menawarkan hutang iaitu bond samurai kepada kerajaan Malaysia. So saya nak tahulah apakah keadaan yang akan berlaku kalau kerajaan Malaysia menerima bond tu. Apakah kaedahnya untuk bantu segi pembangunan ataupun membayar hutang? Kalau pinjaman tu untuk bayar hutang, mana akan menambah hutang yang sedia ada. So saya minta uraian daripada pihak NKP lah. Gambaran yang surat 3 bilion tu 7 bilion saya rasa. Terima kasih. Terima kasih Syawal. Dia satu soalan yang cukup baik dari segi yang apa ni, apa guna bond samurai. Sebenarnya ini satu penipuan saya cakap terus terang, penipuan oleh kerajaan Malaysia. Sebab sewaktu dia buat bond samurai ni, dia dambakan isu bond samurai ni dan diletakkan dalam Astro Awani, dalam berita dan sebagainya. Ayat dia cukup jelas. Dia kata kita ambil bond samurai ni untuk bayar hutang. Bayar hutang yang kerajaan PM buat dulu, yang kena bayar 4% tiap tahun. Kita ambil bond samurai yang dia hanya charge 0.7%. Ini hakikat. Kalau kita Google, kita akan nampak benda ni. Ini masalah Pakatan Harapan ni. Dia tak malu menipu. Dia memang tak ada segan. Benda tu memang bohong bulat-bulat. Dan apabila ditanya minggu lepas, sebenarnya ambil bond samurai ni untuk apa? Terbalik pula jawapannya, untuk buat pembangunan. Maknanya ada penipuan di situ. Sebab dia tahu kalau buat untuk pembangunan, orang akan tanya, kenapa tak buat aja hutang Malaysia yang biasa? MGS ni Malaysian Government Securities ya? Kerajaan Malaysia terbitkan bond dalam mata wang ringgit, dan kerajaan Malaysia dapat mata wang ringgit tersebut, belanjalah ya? Dalam istilah mudahnya lah. Jadi apabila dia buat bond samurai, saya tak nampak justification. Kalau dulu dia kata sebab kadar faedahnya rendah, 0.7, 0.8%, tak ingat lah, lebih rendah daripada 4%. So kita boleh nampak lah sikit hujah tu, walaupun saya pun tak minat ambil duit hutang mata wang yang bukan ringgit. Tapi sekarang lebih teruk dari itu Syawal. Apabila disoal, mereka mengaku bahawa akhirnya kadar faedah yang perlu dibayar balik adalah 4%. Jadi sama saja dengan MGS. Jadi kenapa kita tak buat MGS? Kesannya, seandainya mata wang yen ni, yang kita tahu memang quite volatile memang dia naik turun. Kalau besok nilai hutang kita terpaksa ditingkatkan semata-mata sebab pertukaran wang Malaysia ringgit dengan yen Jepun ini berubah, maka kita terdedah kepada pertukaran wang asing yang tak ada kena-mengena dengan kita, yang terpaksa pula kita bayar lebih disebabkan itu. Perkara ini sama berlaku pada krisis kewangan Asia tahun 97, waktu kita kecil dulu. Hutang Malaysia, peratusan hutang Malaysia yang bukan bawah ringgit, tak silap saya dalam 40-50%. Saya mungkin, jangan ikut saya, kena cek balik. Tapi tidaklah seperti sekarang. Bawah Datuk Seri Najib, jumlah hutang dalam Malaysia ni yang kita sebut tadi 686 bilion itu, 98 ke 99% adalah hutang ringgit. Sekarang ini dah mula, selepas PM ke-7 ambil alih, sama juga macam PM ke-4 yang sewaktu krisis 97 tu berlaku, dia suka ambil hutang luar. Bila ambil hutang luar ni cukup bahaya. Ini yang orang duk cakap Venezuela lah, orang duk cakap Sri Lanka lah. Dulu dia orang duk bantai kita, dia bagi contoh-contoh Venezuela, Sri Lanka ni. Walau sekarang mereka buat perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada risiko yang mereka dulu cakap. Dulu kita tak, memang saya tak ambil pot bila cakap Venezuela, Sri Lanka, kita tak risau sebab kita tahu hutang kita ringgit. Hutang kita tidaklah sampai 100% KDNK. Banyak benda yang membuatkan kita rasa benda ni tidaklah menjadi dramatik dan kritikal. Tapi apabila mereka ambil alih, sebenarnya mereka buat benda yang merisikokan kita. Dengan bond samurai ni macam saya sebut tadi lah, kadar faedah ni sama, jadi saya tak nampak kenapa kita nak ambil. Nombor duanya, kita terdedah kepada mata wang asing. Jadi benda ni pertukaran mata wang asing. Jadi saya nampak
ini pun satu perkara yang saya khawatir generasi seterusnya akan terus perlu bayar ataupun terus terpaksa membahu kesilapan ataupun tindakan-tindakan ini. Untuk maklumat, sampai ke hari ini kita masih bayar hutang-hutang yang dicipta oleh PM keempat kepada kerajaan-kerajaan ataupun kepada institusi asing. PM keempat kita buat hutang non-ringgit punya debt, US dollar punya debt, ataupun tak silap saya ada salah saya tak berani sebut live kan, tapi ada satu lagi bantuan saya tak apa nak ingat yang sampai ke hari ini kita bayar. Kita masih berbayar hutang PM keempat. Jadi PM ke-7 dah buat hutang yang baru cara yang sama. Saya takut besok bila ni dah jadi ketua bahagian pun nak kena Baiklah. Adalah ada. Okey, baik. Saya menjemputlah apa tadi? Ketua. Saya jemput Ketua Pemuda UMNO bahagian Tebrau untuk beri kata-kata akhir lah, kata-kata penutup. Sebab saudara-saudara ni dia nak kerja flat pukul 6, so dah pukul 5 dia nak kena gerak. So sempatlah, sekarang ni dah 4.30. Kita boleh ada apa persoalan-soalan lagi, kita boleh bertanya kat bawah. So saya jemputlah saudara Ketua Pemuda untuk berikan ucapan sikit. Silakan. Terima kasih. Siapa pun yang di kerajaan hari ini, Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional, sepatutnya kita sebagai kerajaan perlu meringankan beban rakyat. Kalau kita cerita pasal kenaikan harga barang, saya tak nafikan yang sewaktu Barisan Nasional memegang tampuk pemerintah pun ada kenaikan harga barang. Tetapi sejauh mana kerajaan yang memimpin, yang memerintah pada masa itu dapat meringankan beban rakyat dengan insentif-insentif yang boleh meringankan. Pakatan Harapan memerintah hari ini, harga barang naik tetapi insentif dikurangkan, insentif ditarik. Jadi dia tidak membantu untuk meringankan beban rakyat. Jadi saya suka ambil satu ayat dalam hadis tak salah saya. Tanda-tanda orang munafik itu apabila ia berbicara dia dusta, apabila ia berjanji dia mungkir, dan apabila diberi kepercayaan dia khianat. Tiga-tiga tu ada pada Pakatan Harapan hari ini. Jadi untuk PRU yang akan datang, sama-samalah kita berjuang mengingat antara kita sesama orang muda, pemuda penduduk Tebrau, supaya tidak tersalah langkah lagi. Tidak tersalah langkah. Cukuplah kita hancing sekali, jangan hancing untuk kali kedua. Saya yakin dan percaya anak-anak muda di Tebrau, rakyat di Tebrau hari ini, yang mana dulunya undi Pakatan Harapan, mereka sudah sedar. Kerana apa, saudara Syarif? Kerana sehingga hari ini kita tidak perlu berkempen untuk jadi ahli UMNO. Orang telefon nak minta borang untuk jadi ahli UMNO. Itu tandanya apa? Tandanya beliau tak nak terkencing lagi sekali. Jadi saya pun berterima kasihlah kepada saudara Syarif Hamdan, sahabat saya, yang sudi meluangkan masa untuk datang ke Tebrau, di mana jadual beliau sibuk kerana ada PRK di rantau, dan diorang curi juga masa untuk hadir ke Tebrau. Kita beri satu tepukan. Dan saya harap ini bukan kali terakhir lah. Bukan kali terakhir saudara Syarif turun ke Tebrau. Kita pun akan, sesi table talk ni akan terus berlangsung sampai bila-bila, sampai kita menang nanti akannya. Sampai Haziq jadi ketua bahagian, mana tahu. Jadi saya mohon rakan-rakan di Tebrau, sahabat-sahabat saya, ketua wanita, ketua putri, sahabat-sahabat wanita, putri juga pemuda, sama-samalah kita bantu bagi memenangi pilihan raya akan datang. Kita ada 2 don, 1 parlimen. Kalau boleh, kesemuanya kita nak menang. Saya yakin dan percaya rakyat hari ini dah sengsara dengan tampuk pentadbiran Pakatan Harapan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini, yang sudi meluangkan masa. Kita akan berjumpa lagi dalam program-program yang dianjurkan oleh pemuda pada masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Fauzi, Ketua Pemuda. Terima kasih kepada Syarif Hamdan, Naib, Ketua Pemuda Malaysia. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada petang ini, satu majlis yang penuh dengan input. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi akan datang. Pada yang ada tengok live tu bolehlah share live ni. Dan juga saya nak bagi tahu bahawa program Table Talk ni akan bergerak pada setiap bulan insyaAllah ke kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat lain. Dan kita akan pilih isu-isu tajuk-tajuk yang berlainan. So nantikanlah kita punya hebahan yang seterusnya. Sekian, ada lagi makanan yang